Baik, fasa Malaysia memilih sudah pun berakhir dan sekarang kita Esra Wani lebih memfokuskan kepada untuk kita pantau kerajaan baharu dan pastinya kalau kita lihat sendiri PRU ke-15 merupakan pilihan raya yang paling sengit apabila tiada parti beroleh majoriti sehingga terjadinya tambahan episod kepada pembentukan kerajaan baru dan pertambahan masa yang diperlukan bagi menentukan calon PM ke-10. Namun, itu semua sudah pun berlalu dan tumpuan kini tentunya terarah kepada bentuk kerjasama yang bakal dibuat dalam kerajaan baru iaitu menerusi kerajaan perpaduan. Dan pembentukan kerajaan perpaduan hari ini di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim pastinya memberi persepsi yang membawa politik Malaysia kepada usaha kompromi dan juga pendamaian. Dan negara juga melalui satu proses rekonsiliasi di mana yang menang tidak menang semua dan yang kalah tidak kalah semua seperti mana yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Namun kita ingin bercakap tentang realitinya dan cabarannya kerana sudah pasti ramai yang ternanti-nantikan barisan kabinet yang akan diterajui Anwar yang selama ini sibuk memperjuangkan reformasi dalam kerajaan. Jika diberi mandat untuk kita bincang dengan lebih lanjut bersama dengan kita pada jam ini adalah Muhammad Hanapi Jamaluddin, pengarah pengasas Benevolent Malaysia yang sepatutnya beliau sendiri dapat hadir ke studio pada hari ini namun atas faktor cuaca beliau terpaksa melalui Google Meet saja. Assalamualaikum saudara Hanapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Asrawani. Baik, terima kasih juga kerana sudi bersama kami untuk jam ini. Saudara, apa yang perlu difahami rakyat tentang kerajaan perpaduan yang bahawasanya ia bukan saja dapat menjamin kestabilan politik, malah ia juga pasti dapat mengurangkan keresahan rakyat tentang isu pentadbiran di negara kita sendiri, saudara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada pihak Asrawani atas ruang yang diberikan kepada saya untuk sama-sama berpartisipasi memberikan pandangan mengenai kedudukan dan juga keadaan politik semasa dalam negara. Jadi apa seperti mana kita telah pun mengikuti beberapa perkembangan mutakhir dan ia pun telah pun menjadi satu takdir yang telah pun tersurat bahawa kerajaan yang telah pun terbentuk 3 hari sudah adalah kerajaan yang merupakan campuran ataupun disebut juga sebagai sebenarnya kalau menurut titah Yang di-Pertuan Agong adalah kerajaan perpaduan, tapi ada setengah-setengah para penganalisis dan juga mereka yang mengikuti rapat perkembangan politik di negara kita menyebutnya sebagai kerajaan campuran. Apapun itu kita tidak bicarakan di sini. Jadi kita dapat menyaksikan bahawa ini adalah sebahagian daripada proses reconciliation seperti mana yang disebutkan tadi, iaitu satu usaha perdamaian nasional untuk masing-masing parti-parti politik dalam komponen dan juga gabungan-gabungan yang tertentu, walaupun mereka mungkin daripada segi kompas moral ataupun daripada segi kompas politik mereka itu berbeza. Satu ke utara, selatan, satu ke timur, satu ke barat. Tetapi walau bagaimana sekalipun perbezaan itu, walau bagaimana tajam sekalipun perbezaan itu, tetapi demi untuk kepentingan nation, kepentingan watan, kepentingan tanah air, mereka dapat mengetepikan. Mungkin mereka dapat menyederhanakan sebentar orientasi setiap daripada gabungan dan juga komponen-komponen parti politik berkenaan. Bila masing-masing parti politik ini memiliki dasar dan juga orientasi hari tuju yang tertentu. Sebagai contoh, Parti Islam dengan dasar Islam, Parti Islam Malaysia dengan dasar Islam, kemudiannya dengan DAP dengan sekular sosialis, PKR dengan Muslim Demokrat ataupun juga sekular pragmatik. Tetapi apapun ini dapat diharmonikan untuk sama-sama kalau Barisan Nasional UMNO khususnya adalah nasionalis. Jadi apapun mereka dapat mengetepikan untuk sama-sama dapat membentuk satu kerajaan yang kuat dan dapat memberi keyakinan semula kepada warga, kepada rakyat. Sebab kita dapat saksikan keresahan daripada kebuntuan politik ataupun political morass yang disebut oleh beberapa orang penganalisis, kerancuan politik yang berlangsung sejak daripada langkah Sheraton. Kita hampir ke tahun ketiga kita berhadapan dengan ketidaktentuan iklim politik. Dan ini memberikan kesan terhadap ekonomi, penyusutan nilai mata wang, keyakinan pelabur dan sebagainya. Jadi diharapkan bila mana kerajaan perpaduan ini berjaya, dapat beroperasi dan dapat bekerja dengan baik, insya-Allah dia dapat memulihkan semula keyakinan rakyat. Diharapkan dan ianya dapat membawa Malaysia ke arah masa depan yang menjanjikan. Jadi dalam peribahasa Melayu memang ada menyebutkan tentang biduk lalu kiambang bertaut. Bermaksud selepas sahaja kita melalui satu ribut pancaroba,
apa-apa sekalipun yang berlaku, kesatuan kita sebagai rakyat Malaysia atas kesetiaan kepada raja dan negara itu kembali dapat disatukan. Sebagai contohnya adalah selepas sahaja berlalu PRU, walaupun kita mungkin berseberangan dalam pilihan-pilihan politik, tapi selesai saja sama-samalah kita kembali untuk merapatkan barisan, merapatkan saf untuk kita bekerja untuk memastikan insya-Allah negara kita dapat mengembalikan maruahnya sebagai yang pernah disebut sebagai harimau ekonomi Asia sebelum ini. Dan juga saudara, dari sudut apa sebenarnya yang rakyat perlu tahu ataupun lihat tentang kesan positif selepas pentadbiran kerajaan baharu ini? Apa agaknya aspek yang perlu dilihat oleh rakyat terlebih dahulu sebenarnya selepas ini? Saya nampak apa yang patut dilihat oleh rakyat adalah tentang sikap dan jiwa besar para pemimpin-pemimpin politik di Arus Perdana. Ini yang saya lihat bila berlaku beberapa hari ataupun awal pagi sebelum Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong memasyurkan Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri apabila permohonan maaf dibuat oleh pimpinan JAP, dua orang pemimpin tertinggi mereka, iaitu saudara Lim Guan Eng dan juga saudara Anthony Locke. Dan saya melihat bahawa bila mana mereka yang selama ini dilihat saling bercakar, saling serang menyerang, dapat membawa perdamaian, dapat duduk semeja berjabat dan saling memohon maaf. Jadi ini adalah satu isyarat bahawa kita perlu bergerak ke arah lembaran baru. Sebenarnya dalam politik ni dia bukan tentang untuk kita membuktikan siapa lebih tinggi Melayunya, siapa yang lebih kurang Melayunya, siapa yang lebih tinggi darjat Islamnya, siapa yang lebih kurang darjat Islam. Bukan. Dia tentang untuk kita menamakan mereka yang paling memiliki kewibawaan, kebolehan dan juga autoriti untuk bawa negara kita ke arah yang lebih baik. Jadi rakyat perlu melihat ini sebagai daripada optimisme, keyakinan dan juga keyakinan baru dan kepercayaan baru untuk kita dapat melihat bahawa walaupun setiap daripada blok ni seperti yang mana saya sebutkan tadi memiliki mungkin kompas mereka yang berbeza-beza, tetapi dapat mengetepikan untuk mereka duduk dalam satu common ground yang sama. Common ground itu adalah untuk memastikan negara memiliki kestabilan, ekonomi dapat dipulihkan, keyakinan pelabur dapat dikembalikan dan juga kesejahteraan rakyat. Dan hari ini kita dapat saksikan tuan-tuan dan puan yang mengikuti kita punya sesi secara langsung pada petang ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika hari cuti hari cuti telah pun memanggil semua pegawai-pegawai kanan untuk yang mana beliau mempengerusikan mesyuarat mengenai kos sara hidup yang mana melibatkan Ketua Setiausaha, Gubernur Bank Negara dan beberapa yang lain. Dan beliau telah pun dalam kenyataannya tadi menyebutkan ada tempoh 2 minggu saja diberikan kepada saya lupa kepada pihak industri mungkin ataupun kepada pihak agensi berkenaan untuk memastikan harga barang kawalan ini dapat dikawal supaya ia tidak memberikan implikasi kepada rakyat. Dan ini isyarat. Selain daripada itu ada beberapa lagi. Antaranya komitmen ulang daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk memastikan tidak mengambil gaji sebagai Perdana Menteri. Kemudiannya gaji anggota kabinet akan distrukturkan semula, akan diturunkan, akan dikurangkan. Saiz kabinet akan dikecilkan. Mungkin kita mengharapkan tidak ada lagi lantikan-lantikan politik yang tidak ada peranan signifikan. Kemudiannya yang terbaru tadilah iaitu komitmen untuk memastikan kos sara hidup rakyat dan negara ini dapat diturunkan dan mudah-mudahan ianya dapat membawa kepada kesejahteraan ekonomi rakyat, kesejahteraan poket rakyat dan akan bagi implikasi kepada kesejahteraan kehidupan mereka. Dan kita ingin berehat seketika kembali selepas ini. Pastinya kita akan membincangkan lebih lanjut bersama dengan tetamu kita, Saudara Hanapi, untuk kita bercakap untuk tentang usaha tangani kos sara hidup, apa realitinya dan juga apa cabarannya dalam menjelang pantau kerajaan baharu selepas ini. Kita berehat sebentar, kembali selepas ini.
Baik, kembali lagi dalam Pantau Kerajaan Baharu dan topik hari ini pastinya kita ingin memfokuskan kepada isu rekonsiliasi ataupun terma rekonsiliasi. Maksudnya iaitu tindakan memulihkan hubungan atau menjurus ke arah pendamaian. Dan ini bukan sahaja terpakai kepada parti-parti politik dan juga pemimpin politik sebenarnya, tapi ia melibatkan ke semua lapisan masyarakat. Namun, saya ingin bersama dengan saudara Hanapi untuk bertanyakan apa agaknya cabaran untuk kita mencapai rekonsiliasi nasional ini sebenarnya, saudara Hanapi. Baik, pertamanya adalah untuk kita menyediakan satu basis awal kepada semua rakyat dan warga yang demokratik dalam negara bahawa kita akan berbeza dalam pilihan politik masing-masing dan bila waktunya tiba iaitu pada pemilihan sebagai contoh PRU, maka kita akan memilih berdasarkan kecenderungan dan juga keyakinan kita sendiri. Bahawa politik ini kalau pernah disebut oleh Syekh Dr. Rashid Al-Wanaushi, seorang pemikir Islam yang terkenal, bahawa dia adalah ruang faragat, iaitu ruang kosong yang boleh dipilih oleh para pemilih berdasarkan daripada keyakinan ataupun kefahaman mereka, pengetahuan mereka terhadap satu blok-blok politik berkenaan, daripada tawaran-tawaran mungkin daripada segi hasil kerja dan sebagainya. Jadi selepas daripada kita menyediakan asas itu kepada semua, bila sahaja telah pun mandat rakyat telah pun memberikan jawapan bahawa parti mana yang lebih mendapat dukungan majoriti daripada rakyat, dan juga ianya telah pun disahkan. Ini uniknya sistem raja berperlembagaan di Malaysia. Walaupun saya kira bahawa dalam beberapa sampel kes sebelum ini, khususnya dalam pemilihan Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 ini, boleh sahaja yang di-Pertuan Agong boleh memutuskan untuk menetapkan siapa yang boleh menjadi sebagai ketua negara ataupun sebagai Perdana Menteri berdasarkan sokongan daripada majoriti ahli-ahli parlimen yang mana beliau telah panggil menghadap dan mendengarkan daripada mereka. Sebagai contoh, BN melalui keputusan NKT yang telah pun sebulat suara untuk tidak akan bersama dengan kerajaan yang ada Perikatan Nasional, dan itu sudah tentu menunjukkan bahawa mereka ada kesediaan secara tidak langsungnya bersama dengan Pakatan Harapan. Kemudian paginya pula bila DAP memohon maaf kepada GRS, Gabungan Rakyat Sarawak, itu pun dah membuktikan bahawa akan ada satu isyarat, akan ada lembaran baharu. Tapi inilah kebijaksanaan Duli Yang Maha Mulia Tuan Ku Yang di-Pertuan Agong apabila baginda memanggil juga mesyuarat raja, dan di sanalah selepas daripada sidang dan juga selepas daripada musyawarah berkenaan diputuskan. Dan ini saya kira sudah cukup untuk jadi satu bukti jelas bahawa ia telah pun melalui satu proses yang murni, dan rakyat sebagai rakyat yang demokratik yang percaya kepada majoriti memilih seharusnya kena terima. Jadi untuk terima ini memang kena berlapang dada lah. Sebagai contohnya, ketika mana kalau saya secara personal pun, bukan yang naik ini daripada kalangan yang mungkin pilihan saya atau pilihan yang lain lah. Kita kena terimalah sebab punca kuasa yang memberikan mandat kepada sesebuah parti atau sesebuah gabungan ataupun blok itu untuk membentuk kerajaan adalah daripada majoriti yang memilih mereka dan daripada perkenan dan juga pemasyuran yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Jadi untuk itu saya kira itu pun dah cukup untuk nak meredakan. Mungkin ada lagi yang tak diterima, yang menganggap bahawa kerajaan yang ada ini sebagai contohnya tidak ada legitimasi yang sudah disebutkan keabsahan. Maka kita dapat saksikan komitmen daripada Perdana Menteri sendiri, yang mana usul undi percaya adalah usul pertama yang akan dibentangkan dalam sidang parlimen pada 19 Disember nanti kalau tak salah saya. Dan ini adalah satu daripada indikator keberanian moral untuk nak memastikan tidak akan ada lagi keraguan-keraguan yang boleh timbul, yang boleh menyebabkan rakyat berpaling ataupun tidak memberikan keyakinan ataupun membenarkan kerajaan hari ini dapat beroperasi dengan baik. Saudara, okey. Kalau kita lihat semulalah sepanjang tempoh kempen perjalanan Malaysia memilih kempen PRU ke-15 sehinggalah hari pengundian, sehinggalah terbentuknya kerajaan perpaduan ini, bagaimana agaknya saudara melihat prosesnya serta reflectionnya ataupun
cerminannya kepada rakyat sebenarnya. Kalau kita lihat mungkin sebelum ni kita ada tanggapan bahawa mungkin tidak ramai yang keluar mengundi kerana mungkin mereka agak kelesuan politik dan sebagainya. Mungkin anak-anak muda sendiri pun tidak tahu untuk memilih siapa dan sebagainya. Namun itu diterjemahkan pada hari pengundian dengan cukup baik sendiri, dengan cukup lantang sekalipun, kerana kita melihat belasan juta keluar mengundi, yang mana lebih 70% rakyat kita yang layak mengundi pergi keluar mengundi jalankan tanggungjawab demokrasi dan sebagainya. Kalau kita lihat sendiri bagaimana itu dapat diterjemahkan, kerana kalau kita tahu sebelum ini itu menjadi kerisauan sebenarnya kalau mungkin ramai yang tidak turun mengundi dan sebagainya. Apa pandangan saudara Hanapi? Baik, pertamanya adalah kita dapat menyaksikan bagaimana dinamika politik dalam negara kita dan juga betapa elastiknya para pengundi-pengundi yang telah pun terdaftar ni, yang telah pun mempunyai hak untuk mengundi ini. Kita dapat saksikan sebagai contoh kalau kita pergi ke belakang sebentar, PRN Melaka dan juga PRN Johor telah membuktikan rakyat memberikan sokongan 2/3 majoriti kepada Barisan Nasional. Dan ini menambahkan keyakinan kepada Barisan Nasional untuk memberikan tekanan kepada kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri agar dapat membubarkan parlimen dengan segera supaya momentum yang ada itu dapat diterjemahkan kepada pilihan raya umum parlimen. Dan tekanan itu walaupun sebenarnya taklah semena-mena ataupun taklah dalam tempoh yang terdekat, Perdana Menteri sebelum ini Datuk Seri Ismail Sabri mengambil keputusan untuk membubarkan parlimen. Beliau mengambil masa agak sedikit lama selepas daripada pasca PRN Johor, dan ketika itu memang kebanyakan, kalau saudara moderator dan juga mungkin yang mengikuti siaran kita ni menganggap bahawa perlawanan sebenar adalah antara PH dengan Barisan Nasional berdasarkan daripada track record, berdasarkan daripada mungkin vibe yang ada dalam sosial media dan juga berdasarkan bacaan-bacaan dan culaan-culaan yang dibuat oleh badan-badan kajian politik sama ada bebas ataupun yang merupakan yang terdapat dalam parti politik masing-masing. Namun surprisingly, mengejutkan, obviously kita dapat saksikan bahawa kebanyakan para pengundi-pengundi yang mungkin pertama kali mengundi, mereka yang berumur 18 hingga 21 tahun ini, membuktikan yang sebaliknya. Berbeza sangat daripada bacaan yang dibuat oleh banyak badan-badan penganalisis politik. Apabila mereka kebanyakannya memberikan undi kepada Perikatan Nasional. Perikatan Nasional yang merupakan satu gabungan yang masih lagi secara relatifnya baru dan sangat mengejutkan. Apabila kebanyakan undi-undi muda yang sebelum ini dilihat oleh parti muda sebagai contoh YB Syed Saddiq dapat menganggap bahawa tawaran bila muda diwujudkan, ianya akan swing undi-undi daripada anak-anak muda di negara kita. Tapi nampaknya tidak berlaku seperti itu. Dan kita dapat saksikan rupa-rupanya kebangkitan politik yang saya sifatkan sebagai politik dogmatik yang menganjurkan tentang sentimen kaum, agama dan juga sentimen yang kita sering pun dah maklum dan mendengar tentang sentimen kaum, agama dan sebagainya ni yang banyak dimasukkan ataupun dimuatkan dalam retorik mereka. Dan ini memberi kesan sebab sebagai contoh ketika saya reflect juga ketika berumur 18 hingga 21 tahun ini, masih lagi muda, mungkin belum banyak lagi dapat ruang dialog dan pendedahan yang banyak dengan pelbagai kumpulan dan juga pelbagai komuniti. Kita memang agak sedikit romanticizing dengan politik, bahawa politik ni adalah untuk kita nak memastikan kerajaan yang dilihat kerajaan yang ada dipimpin oleh agamawan, maka mereka akan dapat memastikan kesejahteraan rakyat dapat dipulangkan. Dan mereka melihat secara selapis itu saja. Tapi sebenarnya dia tentang pengoperasian. Dia bukan sekadar tentang simbolik ataupun norm, bentuk-bentuk ataupun pada nama-nama, tapi tentang pada pengoperasian. Jadi ini yang mungkin gagal untuk ditembusi ataupun diselami oleh para pengundi-pengundi muda ini, menyebabkan tanpa kita menafikan hak mereka memilih itu telah pun termaktub, telah pun dijamin oleh perlembagaan apabila Akta Undi 18 ini telah pun diluruskan di Parlimen. Jadi tidak ada halangan untuk kita meraihkan. Cumanya ia memberikan satu lagi dampak dan bacaan baru tentang bagaimana dinamika mereka ini. Itu yang pertama. Kemudiannya adalah yang kedua, kita dapat saksikan kebanyakan daripada parti-parti yang dominan seperti PH, seperti Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional, mereka ni telah ada deposit voters. Pengundi yang telah pun letaklah kayu sekalipun ataupun Tupperware ke sebagai contoh bagi mewakili logo mereka, para pengundi tak akan memilih jenama berkenaan. Tetapi yang gagal ataupun yang sering
gagal dapat ditembusi bagi semua parti ini adalah undecided voters, para pengundi di atas pagar ini. Dan para pengundi di atas pagar inilah yang telah pun memberikan implikasi terhadap sesuatu keputusan politik itu. Sebagai contoh, saya sebutkan tadi PRN Johor dengan Melaka. Menang besar dan menang dengan sangat bergaya. Saudara, mungkin kita nak lihat... Okey, baik saudara. Mungkin kita nak lihat sendirilah. PM sendiri pun beri tempoh 2 minggu untuk kementerian berkaitan siapkan paperwork berhubung pelbagai isu berkaitan subsidi untuk rakyat. Kerana katanya ia perlu diperhalusi dan juga perlu diberikan secara bersasar kerana subsidi yang diberikan sekarang turut dinikmati oleh golongan yang berkemampuan ataupun kaya dan juga industri yang berkemampuan. Bagaimana ia mampu diselaraskan dengan juga mungkin cabaran musim tengkujuh juga sedang pastinya akan berlaku pada bila-bila masa saja kerana sudah pun menjelang hujung tahun dan sebagainya. Bagaimana ia mampu diselaraskan kepada semua rakyat tanpa meminggirkan mana-mana pihak yang memerlukan sebenarnya, saudara? Baik, ini soalan yang sangat signifikan dan kita dapat saksikan komitmen Yang Berhormat Perdana Menteri bila mana beliau mempengerusikan sendiri jawatan kuasa hidup ini, walaupun sebelum ini juga amalan sebelum ini juga Perdana Menteri mempengerusikan, dan kita harapkan agar akan ada mesyuarat secara berkala, dan saya difahamkan juga telah pun ditetapkan secara berkala akan ada mesyuarat susulan untuk memastikan semua agensi ataupun kementerian-kementerian telah pun diberikan tugasan untuk membuat kajian-kajian tentang pengagihan subsidi ini dapat membentangkan laporan-laporan mereka. Dan kita sangat teruja untuk menyaksikan dan juga satu kenyataan yang saya kira agak berkeyakinan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri adalah subsidi hanya akan diberikan kepada kelompok yang layak saja daripada kalangan rakyat yang memerlukan, B40 dan mereka yang memerlukan. Dan ini telah pun memberikan implikasi tidak langsung dan juga langsung yang berkemampuan mereka tidak akan mendapat jaminan subsidi. Tentang mekanisme itu mungkin akan kita akan dengarkan daripada masa ke semasa untuk memastikan ianya dapat efisiensi berkesan. Dan pastinya itu akan dipantau oleh rakyat sendiri kerana kita ingin melihat perubahan ke arah yang lebih baik selepas ini. Pastinya isu kos harga hidup dan juga kos ekonomi dan sebagainya dapat dijaga ataupun dapat dikawal dengan sehabis baik oleh kerajaan pentadbiran Kerajaan Perpaduan, Kerajaan Baharu selepas ini. Dan itu dia tadi perkongsian daripada pengarah pengasas Benevolent Malaysia Muhammad Hanafi Jamaluddin yang berkongsikan isu rekonsiliasi Malaysia, apa realitinya dan juga apa cabarannya. Itu tadi yang dikongsikan oleh saudara Hanafi. Terima kasih atas perkongsian tersebut. Saya kira itu saja untuk segmen Pantau Kerajaan Baharu hari ini. Pastinya banyak lagi perbincangan yang akan kami bawakan selepas ini. Saya Faris Daniel. Assalamualaikum dan salam hormat.